Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Syahadah binti Abdul Halim dari SMK Panglima Bukit Gantang, Parit Bunta, Perak. Hari ini saya nak share berkenaan dengan Sains KSSM tingkatan 4 bab 11 daya dan gerakan. Fokus kita hari ini subtopik 11.2 graf gerakan linear. Ini adalah subtopik 11.2 graf gerakan linear yang awak perlu tahu selepas kita dah habis belajar tajuk ni. Iaitu mentafsir jenis gerakan dari graf gerakan linear untuk menentukan jarak, sesaran, hal laju purata dan pejutan. Kita tengok jenis graf gerakan linear. Graf gerakan linear sebenarnya kita nak menyampaikan maklumat atau data tentang sesuatu gerakan sebenarnya. So ada dua jenis yang kita akan tengok, graf sesaran masa dan graf hal laju masa. Kita boleh tengok paksi Y dia lah sesaran masa, paksi Y-nya sesaran, hal laju masa, paksi Y-nya adalah hal laju. Boleh tengok pada paksi sini, kat situ. Seterusnya kita tengok contoh graf sesaran masa. Apa maklumat yang kita boleh dapat daripada graf sesaran masa ni? Sesaran. Of course lah sesaran kita boleh dapat. Kita boleh rujuk direct pada paksi Y. Contohnya kita nak tahu berapa sesaran pada titik B tu. Pada titik B kita tahu berapa sesaran dia. Kita tengok B kat sini 15 meter. Sama juga dengan jarak kat situ. Jarak pun, kalau ditanya jarak pun sama. Jarak pun 15 meter. Sebab awak dah tengok dah sebelum ni 11.1 beza antara jarak dan sesaran kan? Jarak tu lintasan objek tu. Berapa lintasan objek tu dia jarak. Sesaran dia jarak terpendek antara dua titik. Jarak terpendek. Hal laju pula. Hal laju merujuk kepada kecerunan graf. So kalau kita nak tahu berapa hal laju dari A ke B, jadi kita kena carilah kecerunan graf AB. Kita nak tahu berapa BC, kita rujuk pada kecerunan graf BC. Kat sini kita tengok contoh soalan graf sesaran masa. Contoh berapakah jarak, sesaran dan hal laju objek tersebut. Ini dibagi graf. Kita rujuk dulu pada AB. AB. Kita tengok kat sini A B. Masa. Dari A ke B. Berapa masa A ke B tu? 10 saat. Nampak dia bergerak dari 0 ke 10 saat kat situ. So sesaran. Kita nak tahu sesaran berapa? Tengok rujuk paksi Y. Paksi Y berapa kat situ sesaran dia? Kita tengok, paksi Y A ke B tu dia 20 meter. 20 meter. So jarak kita, sesaran kita 20 meter. Jarak pun samalah. Jarak pun 20 meter. Untuk hal laju, kita cari kecerunan dari A ke B. Kecerunan A ke B. Awak dah belajar kan? Dia punya formula untuk kecerunan. Kecerunan, formula dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Carilah koordinat B, cari koordinat A. So kita tolak macam biasa. So kita akan dapat 2 meter per saat. Unit tu awak kena tengok betul-betul unit. Untuk hal laju meter per saat. Kenapa? Sebab kita bagi jarak dengan masa. Jarak per masa. So jarak per masa ataupun untuk hal laju sesaran per masa. So sesaran per masa, sesaran meter. Masa saat, meter per saat. Itu dia punya formula. Dan unit pun mesti kena betul. Untuk B ke C. Dari B ke C, kita tengok masa dia dari 10 saat ke 30 saat. 30 saat ni sebenarnya, ni 30 saat. 30 saat. So berapa dia punya sesaran, berapa punya jarak? So kalau nampak kat situ, nampak tak dia punya daripada 10 hingga 30 saat, B ke C tu dia tak bergerak, dia sentiasa 20 meter kat situ. Maksudnya jarak dia kosong. Sesaran berapa? Pun 0 meter. Untuk hal laju macam ni kita nak cari hal laju. Kita tengok, hal laju kan kecerunan graf untuk graf sesaran masa
carilah kecerunan. Okey, so kalau kita tengok kecerunan dia mendatar. Okey, mendatar. Kosong. Okey, so maksudnya kecerunan dia kosong. Jadi laju pun kosong. 0 meter per saat. 0 meter per saat. Okay, seterusnya kita tengok apa yang berlaku dari C ke D pula. Okay, dari C ke D, masa yang diambil untuk bergerak dari C ke D, kita dapati 30 saat ke 35 saat. Okay, berapa jarak dia? Berapa sesaran? Jarak 20 meter lah. Okay, jarak 20 meter yang dilalui. Sesaran negatif 20. Kenapa negatif? Sebab sebenarnya apa yang berlaku C ke D ni, dia patah balik. Okay, objek tu patah balik. Okay, sebab tu negatif. Sebab awak faham ya, sesaran ni mesti melibatkan arah. Melibatkan arah. Okay. So, apa nilai laju? Okay, laju kita boleh cari kecerunan C ke D. Okay, kecerunan C ke D. Macam biasalah guna formula Y kuasa 2, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, awak kena tengok koordinat ni kan. Koordinat C berapa? 30, 20. Okay, koordinat D berapa? 35, 0. Okay, so masukkanlah dalam formula tu. Dapatlah nilai negatif 4 meter per saat. Okay, apa maksud negatif 4 meter per saat? Okay, maksudnya dia bergerak dengan laju 4 meter per saat. Tapi dia berlawanan arah dengan yang asal tadi lah. Okay. Tapi laju dia berapa? Laju dia 4. Adakah sentiasa 4? Yes, sentiasa 4. Nampak dia punya kecerunan dia seragam je kan? Kat mana-mana pun seragam. So maksudnya kita boleh kata laju seragam. Dengan nilai negatif 4 meter per saat. Laju seragam. Seterusnya kita tengok apa pula untuk laju purata dengan laju purata. Okay. So kalau kita sebut purata, maksudnya kita kena ambil jumlah lah kan. Jumlah masa. Berapa laju purata dia bergerak dari A ke D. Okay. Berapa laju purata dia bergerak dari A ke D kat situ. Okay. So awak kena tahu formula lah. Formula untuk laju purata, laju kita rujuk pada jarak. Jumlah jarak semula daripada A ke D tu berapa jumlah jarak? Bahagi dengan jumlah masa. Berapa masa yang dia ambil untuk bergerak dari A ke D? Kat situ. Okey, jarak tadi kan kita dah bincang. Yang sebelum ni kita dah bincang. Jarak dia A ke B ni 20. Kan? So, 20. Okey. B ke C, 0. Okey. C pula 20 juga. Okay. So, jarak dia tak ambil kira arah. So, kita tambah semua 40 meter. Kita dapatlah 40 meter. Okay. So, guna formula laju purata, jumlah jarak bagi jumlah masa. 40 bahagi dengan masa berapa? Masa 35 saat. So, kita kira dapatlah nilai 1.14 meter per saat. Okay. Untuk laju purata pula, sama. Laju merujuk kepada sesaran. Jadi kita kena ambil jumlah sesaran. Sesaran berapa? Okay, sesaran kita sama juga. Kita jumlahkan semua sesaran yang kita dah kira tadi. Okay, dari A ke B 20 meter. Dari B ke C sesarannya 0. Dari C ke D sesarannya negatif 20. Kalau kita jumlahkan kita dapati sesarannya 0. Jadi masukkan dalam formula laju purata. Jumlah sesaran 0 tadi, kita bahagi dengan jumlah masa 35, kita akan dapat 0 meter per saat. So, tu beza laju dengan laju. Okay? Untuk laju purata, kita ambil kira jarak. Untuk laju purata, kita ambil kira sesaran. So, nilai dia berbezalah kat situ. Kita boleh nampak. Seterusnya kita tengok contoh graf laju masa. Okey, laju masa macam biasalah tengok paksi Y dia laju, paksi X dia masa. Okey, apa yang kita dapat daripada graf laju masa? Sesaran, jarak, laju, pecutan. Okey, sesaran kita boleh dapat daripada luas di bawah graf. Okey, jarak pun sama kita boleh juga dapat daripada luas bawah graf. Okey, laju macam biasa kita boleh tengok terus pada paksi Y. Kita rujuk terus pada paksi Y. Contoh dia kata, berapa laju pada 10 saat?
Kan? Berapa laju pada 10 saat? Tengok, kat sini. Okey, berapa laju dia? Okey. 10 meter sesaat. Macam tu. Okey, untuk pecutan kita dapat daripada kecurunan graf. Kenapa kecurunan graf? Sebab awak kena recall baiklah pecutan, formula pecutan kita kan A sama dengan V laju per masa. Okey, nampak tak kat situ? Pecutan dapat laju per masa. So, untuk kecurunan, apa dia kecurunan? Laju bagi masa. Kita dapatlah nilai pecutan. Okay, kita tengok contoh soalan graf laju masa. Okay, kat sini kita nampak, kita boleh cari berapa sesaran, laju, pecutan kereta. Ni untuk sebuah kereta. Okay, ni bentuk graf macam ni. Kita tengok macam mana penyelesaian dia. Okay, untuk graf laju masa ni, untuk kita cari sesaran, kita mudah kita bahagi-bagikan bentuk dia macam ni. Kita bagi-bagikan bentuk macam ni, kita nampak kita bagi kawasan A, B, C. Bentuk berbeza kan? Macam A tu bentuk dia kotak segi empat kan? B tu bentuk macam trapezium. Okay, yang C pula bentuk dia macam segitiga. Okay, so kita tengok macam mana cara kita nak cari sesaran sekejap lagi. Okay, untuk graf laju masa ni, okay, kita boleh cari sesaran, laju, pecutan. Okay, kita rujuk A dulu. Okay, kawasan A, fokus A. Okay, fokus A yang kotak tu yang ada bentuk segi 4 kan. Okay, masa dia antara 0 hingga 10 saat. Okay, masa dibagi kat situ 0 hingga 10 saat. Okay, sesaran tu merujuk kepada luas kawasan A. Luas di bawah graf kan. Rujuk pada luas bawah kawasan A. Okey, berapa luas dia? Awak ni guna formula matematik macam biasa. Luas panjang darab lebar kan. Okey, panjang dia 10, pasti Y boleh tengok kat sini kan, 10. Lepas tu dia punya lebar ya pasti X ni pun 10. So 10 darab 10 dapatlah 100 meter. Itu sesaran. Okey, untuk laju kawasan A, macam mana kita nak tengok? Okey, laju kita dapati laju merujuk kepada ni. Dia flat, dia straight saja kan. Maksudnya dari 0 saat ke 10 saat, laju dia tetap, tak berubah. Laju dia 10 meter sesaat. Okey, 10 meter sesaat. Dari 0 saat hingga 10 saat, sama je laju dia. Okey, sebab tu kita tengok dia straight saja. Okey, untuk pecutan. Okey, pecutan tadi merujuk kepada kecerunan graf. Okey, kecerunan graf kita dapati sama flat, tak berubah. Maksudnya kecerunan graf kosong. Kalau kecerunan graf kosong, maksudnya pecutan pun 0 meter per saat-saat. Okey, 0 meter per saat-saat. Okey, untuk seterusnya B, kawasan B kita tengok masa untuk B daripada 10 saat ke 30 saat. Jadi sesaran dia berapa? Sesaran luas bawah graf. Jadi, luas B tu bentuk trapezium. Kita carilah luas trapezium. Berapa formula dia? 1/2 darab dengan dia punya lebar ni. Lebar berapa ni? 30 dengan 10 kan? 30 tolak 10, 20. 20. Dan darab juga dengan jumlah garisan selari. Apa yang selari? Ni kat sini. Kat sini ni. Selari ni. Selari 2 ni kan. Okey, ni berapa? 10. Ni berapa kat sini? Berapa kat sini ni? 16 kan. So 10 tambah 16 lah yang selari kat situ. Jumlahkan. Okey, guna formula tu dapatlah nilai 260 meter. 260 meter untuk sesaran dia. Luas bawah graf menunjukkan sesaran. Okey, settle sesaran. Okey, laju. Okey, kalau kita tengok laju ni, kita dapati, laju dia bertambah dari 10 meter sesaat pada masa 10 saat. Kan? Terujuk 10 saat. Kat sini 10 saat, 10 meter. Lepas tu, sehingga kepada 30 saat. Dia makin bertambah. Sehingga 16 meter sesaat. Itu kawasan tu. Itu dari segi laju. Okey, untuk nilai pecutan,
maksudnya hal laju ni dia boleh tanya bila masa. Contoh kalau dia tanya kan, okey, berapakah hal laju pada 20 saat? So buat dot je lah, dot 20 saat, dot kat sini kan. Boleh check kat sini berapa. Okey, kalau awak nak nampak kat situ, kalau 12.5, 13 lah, ikut direct pada graf. Okey, untuk hal laju. Okey, untuk pecutan pula, pecutan kita merujuk kepada kecurunan graf. Okey, kita rujuk pada kecurunan graf. Okey, kecurunan graf kawasan B tu, kita tengoklah cari koordinat ni. Cari koordinat sini, cari koordinat yang kedua sini. Okey, masukkan formula kecurunan yang awak dah mahir dah tu. Okey, cari dapatlah 0.3 meter per saat-saat. Okey, ingat unit pecutan meter per saat-saat. Unit pun awak kena tekankanlah. Okey, unit tu boleh menunjukkan pecutan. Kita tengok unit, kita boleh tahu dah itu nilai pecutan ke, nilai hal laju ke. Sebab dia setiap unit tu berbeza untuk satu-satu kuantiti. Okey, untuk C, bahagian C, kita tengok bentuk dia segitiga kan. Okey, segitiga. Dari 30 saat ke 50 saat. Untuk sasaran, luas bawah graf. Okey, cari luas bawah graf, luas segitiga lah maksud kat sini. Okey, 1/2. Okey, 1/2 darat tinggi, darat lebar. Okey, 20. Ni 20 nilai kat sini kan. 50 tolak 30 ni. 50 dia punya lebar dia, tinggi dia 16. Okey, kat sini 16. Okey, dapatlah nilai 160 meter untuk sesaran. Okey, sesaran macam tu saja. Okey, untuk hal laju, hal laju kita boleh analisis graf ni. Okey, dia hal laju berkurang dari 16 meter sesaat pada masa 30 saat. 30 saat kita dapat, oh ni 16 kan. 16 saat. Lepas tu dia makin turun, maksudnya makin perlahan sampai 50 saat. Hal laju dia adalah 0 meter sesaat. 0 meter sesaat. So hal laju dia semakin berkurang lah. Kita boleh nampak dari situ. Okey, kalau dia tanya hal laju pada masa tertentu, kita just buat dot-dot sajalah. Okey, contohnya hal laju pada 45. So buat dot-dot kat sini macam tadi. So carilah nilai pada paksi Y tu, hal laju. Itu untuk hal laju. Okey, untuk pecutan kisahnya kita kena cari kecurunan graf. Okey, kecurunan graf. Kecurunan graf daripada kita cari kecurunan graf daripada titik ni lah. Titik ni dan titik yang bawah tu, dua titik tu kita cari. Masukkan nilai, kita akan dapat 0.8. Negatif 0.8 meter per saat-saat. Nampak tak negatif? Negatif pun kita tahu, oh sebab nampak kecurunan negatif kan? Sebab hal laju dia semakin berkurang. So pecutan kita panggil pecutan dia negatif. Kita panggil juga sebagai nyah pecutan. Okey, nyah pecutan. Kalau kita kira-kira dapat negatif, kita boleh katakan dia sebagai nyah pecutan. Itulah untuk kita analisis graf hal laju masa. Okey, sekian, terima kasih. Itu sajalah perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga semua mendapat manfaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.